wabarakatuh. Saya Aisyah Zuani binti Muhammad Yusof, nombor matrik 059333. Tajuk kumpulan saya ialah Psikologi Sosial dan Dakwah. Dalam tajuk ini, kami akan menggunakan teori psikoanalisis. Definisi teori. Teori psikoanalisis ini merupakan gerakan falsafah dan juga cabang psikologi yang diasaskan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini dapat ditakrifkan sebagai satu set teori psikologi dan teknik terapeutik yang mempunyai asal-usul mereka dalam kerja dan teori Sigmund Freud. Idea teras di pusat psikoanalisis adalah kepercayaan bahawa semua orang tidak sedarkan diri, fikiran, perasaan, keinginan dan kenangan. Teori psikoanalisis juga berpendapat bahawa konflik tertentu dan keadaan emosi negatif yang berkaitan dengan mereka mencetuskan gangguan psikofisiologi. Gangguan fisiologi merupakan gangguan kesihatan biasa dalam populasi tetapi sering menyebabkan salah faham dalam bidang perubatan. Seterusnya, daripada beberapa ahli teori psikoanalisis yang telah mempelajari gangguan psikofisiologi, Franz Alexander memiliki dampak terbesar. Menurut Alexander, setiap gangguan psikofisiologi adalah akibat daripada keadaan emosi yang tidak sedarkan diri yang khusus untuk gangguan itu. Sebagai contoh, impuls yang bermusuhan ditindas dianggap mewujudkan keadaan emosi kronik yang bertanggungjawab untuk hipertensi penting. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan latar belakang teori psikoanalisis. Pelopor utama teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud yang berasal dari Moravia yang sekarang dikenali sebagai Republik Czech. Beliau merupakan lulusan daripada Fakulti Perubatan di University of Vienna. Beliau bermula sebagai seorang doktor perubatan dan sebagai penyelidik yang menumpukan penyelidikannya kepada kecelaruan saraf. Bidang ini tidak begitu maju dalam abad yang ke-18 di mana ramai semasa itu yang menggunakan hipnosis sebagai satu kaedah bagi menyelesaikan penyakit mental. Freud bagaimanapun dipengaruhi oleh kerja-kerja kaedah yang dijalankan oleh seorang doktor di Vienna, Austria yang bernama Joseph Breuer. Breuer telah menggunakan suatu teknik bagi mengubati pesakit-pesakitnya, iaitu menumpukan kepada perbualan tentang simptom-simptom dan didapati berkesan. Pengaruh ini melibatkan Freud mendalami kajiannya secara persendirian dan hingga diterbitkan bukunya yang pertama, iaitu The Interpretations of Dream pada 1900 dan seterusnya kajian tentang analisis diri. Psikoanalisis ialah cabang sains yang dibangunkan oleh Sigmund Freud dan pengikutnya sebagai kajian tentang fungsi dan tingkah laku psikologi manusia. Psikoanalisis mempunyai 3 aplikasi, iaitu sebagai suatu kaedah penyelidikan minda, ilmu pengetahuan yang sistematik tentang tingkah laku manusia dan kaedah merawat penyakit psikologi atau emosi. Psikoanalisis boleh dilihat sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbincang tentang personaliti, terutamanya dari segi struktur, dinamik dan pembangunan. Selama bertahun-tahun kewujudannya, psikoanalisis telah berkembang daripada sederhana di Eropah dan kemudiannya berkembang ke seluruh dunia. Freud adalah salah seorang pemikir yang idenya bersesuaian dengan abad ke-20 dan pengaruhnya berkemungkinan berterusan. Namun, psikoanalisis sejak awal telah dibelenggu kontroversi dan keraguan, baik dari dalam kalangan pemikir sendiri
maupun dari kalangan luar. Psikoanalisis Freud dapat dikategorikan sebagai ilmu tentang manusia yang mengalami banyak tentangan. Malah, sehingga kini, teori ini juga masih banyak mendapat kritikan dari ahli pemikir lain. Contohnya pendapat H.J. Eisen, iaitu Profesor Psikologi Jerman yang mengatakan psikoanalisis tidak dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan teori psikoanalisis, terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil cakna oleh kerajaan, masyarakat atau individu itu sendiri dalam menangani masalah psikologi. Pertama sekali, untuk pelaksanaan yang berkesan, dasar kesihatan psikologi harus dibangunkan secara bersepadu dengan baik ke dalam dasar kesihatan, sosial dan pendidikan serta pelan tindakan strategik. Galakan daripada penderma utama dan sokongan daripada menteri yang berkaitan serta penjawat awam dalam Kementerian Kesihatan dapat membantu mengurangkan masalah psikologi. Selain daripada itu, kos perubatan untuk merawat pesakit psikologi adalah agak mahal. Hal ini telah menyebabkan gangguan rawatan psikologi kepada golongan yang kurang berkemampuan atau berpendapatan rendah. Oleh itu, pihak kerajaan boleh menyediakan bekalan ubat mampu milik sebagai usaha untuk memulihkan pesakit yang mempunyai masalah psikologi. Di samping itu, pihak kerajaan turut disarankan untuk memberikan rawatan psikologi ini secara menyeluruh dan bukan hanya dilakukan di kawasan bandar sahaja. Kawasan luar bandar yang kurang berpengetahuan luas berkenaan isu psikologi ini juga perlu diberikan rawatan yang sempurna supaya masalah psikologi ini dapat dibendung. Cadangan seterusnya melahirkan pakar yang berkembaran tinggi dalam bidang konselor dengan lebih ramai. Hari ini kerana kemajuan dan kepesatan pembangunan telah mendorong setiap individu untuk bersaing bagi menempatkan posisi mereka di tempat yang selesa dalam masyarakat dari segi ekonomi maupun pekerjaan. Namun begitu, persaingan bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan amatlah tinggi, sekaligus bebanan kerja yang terlalu banyak sehingga menyebabkan ramai pekerja yang mengalami stres. Oleh hal yang demikian, kadar tekanan yang akan mereka terima adalah tinggi, maka permintaan bagi mendapatkan bimbingan kaunseling turut meningkat. Maka dengan itu, kerajaan hendaklah mempergiatkan pembukaan pusat bimbingan kaunseling bagi membantu orang ramai dalam membina semula keyakinan diri sekaligus mengurangkan kadar kes jenayah bunuh diri akibat tekanan emosi. Selain itu, setiap syarikat juga hendaklah menyediakan perkhidmatan kaunseling secara percuma kepada pekerja yang mengalami masalah ataupun yang memerlukan khidmat kaunselor. Secara holistiknya, teori psikoanalisis ini walaupun mendapat kritikan dan kurang mendapat sambutan pada awal pengenalannya, sehingga wujud kontroversi dan keraguan padanya. Namun begitu, konsep ini mula mengalami penambahbaikan dari masa ke semasa. Teori psikoanalisis ini boleh digunakan pakai dalam rawatan tertentu, dalam bidang kaunseling maupun dalam bidang psikologi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.